Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, dalam satu sidang media yang dilakukan atau dibuat oleh Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan, ya, menyatakan dan mengesahkan bahawa ya Raja Kartel telah ditumbangkan. Yang lebih mengejutkan, ada di antara mereka berpangkat Dato', ada di antara juga bekas polis dan sebagainya. Akhirnya tumbang dan telah pun didakwa di mahkamah sahabat-sahabat semua. Jadi apakah perkara ini? Ini yang menarik ya untuk kita dengar sendiri pencerahan-pencerahan daripada Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama video ataupun sidang media ini sahabat-sahabat semua. Lagi salam Malaysia Madani. Terima kasih banyak kepada semua rakan media yang hadir pada pagi ini. PC pada pagi ini adalah berhubung dengan perkembangan terbaru berhubung dengan kes sindiket Upik ni, yang mana sebenarnya rakan media sedia maklum telah dituduh 11 orang semalam di KK. Untuk makluman rakan media, ada lagi 3 lagi OKT yang mana OKT ini sekarang ni berada dalam pusat pemulihan akhlak. Seorang lelaki berusia 29 tahun sekarang ditahan di pusat pemulihan akhlak, dan ada 2 lagi, seorang wanita berusia 28 tahun dan seorang lelaki 29 tahun. Yang penama yang nombor 2, nombor 3 ni sekarang ni sedang menjalani hukuman penjara di Sabah atas Seksyen 39B. Ketiga mereka ni juga akan dituduh pada 1 bulan 3 ini dalam prosedur yang akan datang, kerana ketiga-tiga OKT ini juga adalah anggota sedikit kumpulan Upik ni. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung dengan perkembangan terkini pembekuan dan penyitaan aset akaun bank di bawah Yakan Amla. Untuk makluman rakan media, terdapat 42 lagi pembekuan akaun bagi tempoh 27 hari bulan Disember sehinggalah 19 hari bulan 1 berjumlah RM1.8 juta, yang mana terdapat penambahan pembekuan 8 lagi akaun berjumlah RM543,000. Antara pemeriksaan yang dibuat ini melibatkan pemeriksaan premis, hartanah, perniagaan di 76 lokasi di Sabah, iaitu di KK, di Tawau, di Sampurna dan juga di Keningau. So ada 76 premis yang kita periksa. Dari aspek pembekuan harta, ada melibatkan yang pertama jentera, 10 buah jentera, anggaran nilai 590,000, hartanah 11 bidang tanah, dan jumlah pembekuan ini melibatkan RM2.8 juta. Dari segi penyitaan, kenderaan 20 buah bernilai RM6.7 juta, wang tunai RM35,000, barang kemas 100,000, dan jumlah keseluruhan penyitaan adalah 6.91 juta. Jadi jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan harta terkini adalah RM9.72 juta. Saya juga ingin berkongsi ada 8 lagi suspek yang masih bebas yang kita sedang cari mereka. Ke-8 mereka adalah yang pertama Haibil bin Kiraman. Ini adalah bekas anggota polis yang bersara pada 1 bulan November tahun 2021. Dia bersara awal, umur 48 tahun. Lokasi terakhir dia adalah di Tawau. Itu yang pertama. Yang kedua, Absar bin Musa. Ini 37 tahun. Ini lokasi terakhir di Kota Kinabalu. Yang ketiga, Syahrul Din bin Sabudin, umur 37 tahun, lokasi terakhir di Tawau.
Yang keempat, seorang wanita, Rohani binti Mat Yunus ataupun Karissa. Ini warga negara Indonesia, lokasi terakhir di Tawau. Yang seterusnya, Muhammad Singh Harun Musa ataupun alias Tambi. Ini warga negara Filipin, lokasi terakhir di Papa. Seterusnya, Joel Edwin ataupun Didik. Ini pun warga negara Filipina, lokasi terakhir di Tawau. Seterusnya, Hassan bin Syamsuddin ataupun Nas Botak. Ini pun warga negara Filipin, lokasi terakhir di Tawau. Dan yang terakhir, Manan bin Ungguk ataupun Mike. Ini pun lokasi terakhir dan Tawau juga. So ada 8 lagi suspek yang kita sedang kesan. So kalau mana-mana yang ada maklumat, orang awam ada maklumat, sila berhubung dengan pegawai polis yang ada dekat itulah, ada nama kontak nanti boleh berhubung dengan pegawai tersebut. Rakan media juga sedia maklum, antara dua yang dituduh semalam tu adalah salah seorang adalah pegawai polis, inspektor daripada bekas CID, Inspektor Rahman, dan seorang lagi Sarjan Desa Chai Salfizan. Ini pun bukan bekas anggota PGA. So itu dua yang kita dah tuduh. Yang ini bekas anggota polis. So kita tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota polis ataupun lain-lain mana pejabat awam yang terlibat dalam sindiket ini. Kita akan cari, kesan, tangkap, dan kalau cukup bukti kita akan tuduh di mahkamah. Tidak ada tolak ansur. Ada sebarang soalan? Dato' Sri, yang 3 yang sedang akan dituduh tu, apa peranan mereka? Peranan sebagai anggota sindiket adalah mungkin sebagai transporter sebagainya lah. 2 daripada mereka yang saya katakan tadi telah pun sedang menjalani hukuman penjara tu, terlibat dalam pengedaran dadah 39B, dan seorang lagi di bawah LPK. Okey, terima kasih. Soalan apa tu? Saya tengok apa soalan. Dato' Sri, berkenaan isu-isu salah laku membagikan anggota polis ni, adakah PDR akan meniti semula SOP pengambilan anggota-anggota baru dan pegawai baru pada masa akan datang? Ada yang perlu diteliti semula, Dato' Sri? Yang pertama berhubung dengan pelibatan pegawai ataupun anggota PDRM dalam sebarang salah laku. Pertamanya, kita tidak akan bertolak ansur. Tak kiralah berapa peratus yang terlibat. Saya dah nyatakan banyak kali dan saya telah berkongsi banyak kali. Kita telah berkongsi berapa banyak tanggapan yang kita buat dalam konteks narkotik. Waktu saya kat narkotik kan, sekarang kita dah tangkap lagi. Waktu kat Johor pun kita tangkap 14, 20 lebih orang berjawab, masuk 14 pegawai anggota polis. Yang mana yang kita tengok sekarang ni pun, yang mana kalau ada terlibat, kita kesan, kita akan tangkap dan kita akan tuduh di mahkamah. So kita tidak akan tolak ansur sebarang pelibatan pegawai ataupun anggota polis dalam sebarang salah laku. Itu memang jelas. Isu berkenaan dengan peratusan berapa, itu bukan isunya. Bagi saya, yang mana yang terlibat ini, walaupun sedikit, walaupun beberapa peratus saja, tapi inilah yang mencemar imej PDRM keseluruhannya. Contohnya yang terlibat 2%, yang okey 98%. Sebab tu tindakan saya kata tidak ada tolak ansur. Terlibat, kita ada bukti cukup, kita akan tangkap, cukup bukti kita akan tuduh di mahkamah. Tidak ada tolak ansur. SOP dah lengkap semua dah. Yang paling penting adalah penyeliaan. Penyeliaan dan tindakan tanpa tolak ansur, itu yang paling penting. Saya kata itu yang akan dapat mengekang bakal-bakal pegawai ataupun anggota yang mungkin berniat untuk terlibat dalam sebarang salah laku. Penyeliaan dan tindakan tegas. Tidak ada tolak ansur. Dari segi SOP pengambilan dah lengkap. Kebanyakan mereka ni bila sebelum masuk polis tu okey. Kan, tapi bila dia orang masuk mungkin persekitaran tersebut ataupun mungkin dugaan cabaran tu besar, dia orang tergoda dan dia orang terlibat. Paling penting tindakan tegas. Tidak ada tolak ansur. Dah terbukti pun kan, kita ambil tindakan. Okey.
Jadi tak ada Datuk masalah Sri, dengan SOP je, Datuk Sri. Ada. SOP pengambilan tu tak ada masalah. Ada. Yang ada masalah penyeliaan. Itu yang perlu diperkemaskan. Kalau kemas penyeliaan dia kata, insya-Allah benda tu akan berkurangan ni. Datuk Sri, nak tanya tentang pertahanan Malaysia dekat Kuala Lumpur. Dikatakan mereka dijangka bawa pulang hujung tahun ni. Is the police aware of this and any discussions have been made with your counterpart? Kita dapat separuh maklumat. Datuk Sri, yang semalam CPO Selangor dia kata ada 311 anggota dan juga pegawai yang diambil tindakan kata tetek. Kalau boleh Datuk Sri kongsikan untuk tahun lepas di Malaysia ada tak? Nanti saya bagi statistiknya. Saya kena ambil daripada JIP, Jabatan Integriti dan Pembantuan Standard. Ada pengarah JIP, ada share tak cakap Datuk Sri, ada. Mana PRO kita nanti akan bagi, dapatkan nanti bagi kat dia orang share ni, yang latest. Itu dah kata jumlahnya banyak. Bukan kita tak ambil tindakan, kita ambil tindakan. Okey tuan. Untuk pecahan-pecahan dia Datuk Sri Ya, pecahan, kita akan pecahkan dia orang. Ada kecacatan terhadap Tuan Dr. Mahathir. Tadi itu boleh elaborate. Itu nanti mungkin KPKL akan keluar statement. Okey, terima kasih banyak. Terbaik sahabat-sahabat semua. Wah, itulah dia sahabat yang kita mahu. Seorang pemimpin ataupun leader yang begitu tegas di dalam pendirian, khususnya untuk membentras kegiatan seperti ini, dan juga tidak kira siapa, sama ada mereka anggota, sekiranya ditangkap akan dikenakan tindakan yang sewajarnya. Jadi perlantikan yang memang berbaloi Timbalan Ketua Polis Negara ini, Ayub Khan, saya pun tidak kenal dengan ketegasan beliau, dan melalui apa yang berlaku hari ini kita boleh nampak keseriusan Polis Diraja Malaysia untuk membentras dan mencari kartel-kartel ini yang terlibat di dalam gejala yang tidak baik ini, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton bersama dengan Alright Nepal Channel. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih juga. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepal Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.